Selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan berikan sedikit briefing mengenai sesi kaunseling untuk vaksin COVID-19. So, slide-slide ini telah disediakan oleh saya, Dr. Navin Kumar Devraj, dan juga pasukan saya di Klinik Perubatan Keluarga, Hospital Pengajar, Universiti Putra Malaysia. So, apakah itu vaksin? Vaksin ialah sejenis bahan kimia mengandungi antigen dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteri yang telah dimatikan atau dilemahkan. Antigen sebenarnya dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan, sistem imuniti tubuh badan kita untuk membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit yang khusus termasuk COVID-19. So, kita sering bertanya, kenapa kita perlu vaksin? So, vaksin adalah pertahanan utama terhadap penularan wabak COVID-19 yang kerap sekali menghadapi mutasi. Dan kita sering mendengar mengenai herd immunity ataupun dalam bahasa Melayu, immunity kelompok. Apakah itu? Ia adalah keadaan di mana sebuah ejen infektif atau infective agent tidak dapat memasuki atau menyebar di kalangan suatu kelompok masyarakat oleh kerana sebahagian besar daripada anggota masyarakat tersebut mempunyai imuniti dan terlindung daripada penyebab jangkitan tersebut. Okey, kalau kita lihat gambar raja di sebelah kanan kita, kalau tiada herd immunity, seorang boleh menjangkiti ramai orang di sekelilingnya. Kalau ada herd immunity, orang itu hanya boleh menjangkit orang yang tidak mengambil vaksin dan dia satu one to one, satu ke satu. Alright. So cara terbaik mencapai imuniti kelompok adalah melalui vaksinasi. Saya rasa kita semua setuju pasal kenyataan ini. So Hospital Pengajar UPM akan memulakan seri vaksinasinya pada bulan Mac untuk fasa pertama sehingga April 2021 bagi barisan hadapan. So, seperti yang kita lihat, imuniti kelompok alangkah bagusnya kalau kita dapat mencapai imuniti kelompok terhadap COVID-19 dan kehidupan kembali ke sedia kala. Tapi kita pun sedar mungkin tidak seperti dulu, tapi at least atau sebahagian daripadanya. So, imunisasi akan melindungi komuniti apabila sebahagian besar daripada kita diberi vaksinasi. Tanpa herd community, COVID-19 akan boleh menghadapi mutasi lagi dan menyebabkan jangkitan yang lebih teruk dan menjadi banyak-banyak variants yang mungkin tidak dapat disembuh oleh ubatan yang ada sekarang. So, ramai juga nak bertanya, ini mungkin soalan bocor, ramai orang tahulah, tapi at least kita just remind yang sesiapa yang kurang tahu pasal vaksin. So, vaksin COVID-19 akan diberi secara 2 suntikan dengan selang 21 hari. Di bahagian atas lengan yang kita sebelah gambar raja sebelah kanan, yang triangle tu, yang segitiga tu, sebab tempat tu kurang ada struktur seperti saraf dan salur darah dan sebagainya. Okay. So, 2 dos dipisahkan oleh 3 minggu untuk menghasilkan tindak balas imun yang berkesan melalui vaksinasi. Dos pertama akan memacu ataupun dalam bahasa Inggerisnya stimulate sistem imun, ketahanan badan untuk mensiapsiagakan pertahanannya. Dos kedua akan tingkatkan quality dan quantity yang sering diperkatakan oleh UPM, quality dan quantity. So, dalam HP UPM, quality dan quantity juga, tapi maksud yang berlainan, antibody yang akan digunakan untuk melawan virus. So, kajian telah mendapati bahawa bagi vaksin Pfizer dan Moderna yang dihasilkan oleh syarikat pharmaceutical di Amerika Syarikat, dos kedua berjaya meningkatkan perlindungan yang diberi oleh vaksin dari dos pertama 60% ataupun 60% saja kepada 95%. Okay. So, saya rasa ini pun soalan bocor.
mungkin ramai dah tahu mana kita buat vaksinasi. Kita just nak ingatkan, so vaksinasi akan dibuat di klinik perubatan keluarga tingkat bawah, Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia. So klinik ini terletak, kalau kita tengok betul-betul kalau kita masuk ke parking, betul-betul di sebelah sebelah kiri bangunan Hospital Pengajar UPM. So tuan-puan, para doktor dan datuk, tempoh vaksinasi hanya antara 45 minit ke 1 jam. Jangan risau, bukan sepanjang hari. Hanya maksimum mungkin 1 jam saja, dengan syarat kita tiada apa-apa reaksi terhadap vaksin tersebut. Okey. Berdasarkan beberapa kajian dan juga beberapa vaksinasi yang telah dimulakan di beberapa negara, dan juga daripada slide policy program imunisasi COVID-19 kebangsaan KKM, ada beberapa kumpulan yang kita perlu bincangkan tentang kes vaksinasi COVID-19. Yang pertama ialah wanita mengandung, yang kedua ialah wanita yang bercadang untuk mengandung dalam 1-2 bulan, dan juga wanita yang sedang menyusukan anak mereka. Slide ni saya letakkan dalam bahasa Inggeris supaya saya tak ubah maksud dia. Dia dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, World Health Organization. Kalau kita baca yang kenyataan kedua, ialah in pregnancy, unless the benefit of vaccinating a pregnant woman outweighs the potential vaccine risk, as in healthcare workers in high-risk situation, there is lack of safety and efficacy data for pregnant women, and therefore we should not recommend pregnant women for vaccination at current stage. Okay, and also it's not recommended, kita tak recommend juga nak buat ujian kehamilan sebelum ambil vaksinasi. Bagi wanita yang bercadang untuk mengandung dalam 1-2 bulan, sekejap lagi saya akan berbincang. Kita lihat slide yang berikutnya. Bagi wanita yang menyusu bayi mereka, kurang kajian juga. Okey, juga disarankan yang kumpulan yang frontliners mungkin diberi sedikit kelonggaran untuk mengambil vaksinasi. Berdasarkan polisi semasa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga World Health Organization, buat masa ini dua golongan, iaitu wanita yang sedang menyusu bayi mereka dan mereka yang sedang mengandung tidak akan diberi vaksinasi buat masa ini. Dan juga bagi wanita yang bercadang untuk hamil, mengandung dalam beberapa bulan akan datang, mereka boleh mengambil vaksinasi tapi atas risiko sendiri. Dan juga kita akan tengok dalam MySejahtera akan menanyakan soalan ini. Okey, dan kita nasihatkan semua orang menjawabnya dengan jujur supaya tidak ada kesan terhadap anda dan juga anak anda. Okey. Sebagaimana yang kita tahu, sebagaimana yang telah diwar-warkan, semua penerima vaksin perlu membaca kenyataan untuk pesakit mengenai vaksin ini dan menandatangani borang persetujuan jika setuju untuk menerima suntikan vaksin. So, MySejahtera telah bagi mereka yang telah update MySejahtera, sudah ada ikon untuk COVID-19 vaccination, ada maklumat lanjut mengenai COVID-19. Okey, termasuk vaccine information sheet, ala-ala counselling, dan juga soal jawab mengenai COVID-19 dan juga vaksin consent form. Okey, banyak usaha telah dibuat oleh kerajaan Malaysia untuk develop COVID-19 vaccination bahagian ini, dan diharapkan semua dapat membaca dan memahami, dan semasa vaksinasi diberi, kami akan meminta
konsen atau persetujuan sebelum vaksinasi diberi. Okey. Untuk pengetahuan semua, vaksinasi ini melibatkan 5 ke 6 peringkat. Peringkat pertama ialah saringan gejala, okey, termasuk memeriksa suhu badan. Jika seseorang itu yang sepatutnya dapat vaksin pada hari itu bergejala, dia akan ditempatkan di tempat asingan, dan juga kami akan di klinik perubatan keluarga register beliau untuk dilihat oleh doktor. Tapi beliau tidak boleh menerima vaksin pada hari itu, mungkin hari lain dapat appointment lain. Bagi yang lulus saringan gejala triage tu, mereka akan didaftarkan menggunakan MySejahtera app dan juga MyWAS yang telah diusahakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. And then kita juga akan memberi sedikit sesi kaunseling yang juga mengandungi fakta-fakta yang telah yang saya sedang berikan pada sesi ini. Okay, and then tanda tangan borang kebenaran di depan petugas yang bertugas di klinik perubatan keluarga. Lepas itu, orang kata macam moment of truth, terima suntikan, dan perlu scan barcode untuk vaksin tu. Lepas tu pergi ruang pemerhatian. So ini berlainan daripada dulu macam mana kita diberi vaksin seperti hepatitis B dan sebagainya. Saya ingat beberapa tahun lepas sebab kes difteria naik di beberapa negeri di Malaysia. So semua pekerja kesihatan, healthcare workers disuruh untuk mengambil vaksin difteria. Sakit sikit. Tapi tak ada pemerhatian pun lah. Tapi yang ini sebab vaksin yang baru dan ada kes yang banyak kata ada side effect, walaupun tak banyak kes tapi perlu diperhatikan antara 15 hingga 30 minit. Jika semua okey, then akan diberi kad vaksinasi dan appointment yang seterusnya dalam 3 minggu. Jika ada apa-apa masalah, tak perlu risau, ada barisan petugas kesihatan yang akan alert petugas yang lain untuk memeriksa anda. So, ciri-ciri ruang atau tempat yang untuk pemberian vaksin ialah dia aliran sehala, one way lah, macam banyak jalan kat rumah kita juga, semua one way juga, okey. Dan berhawa dingin lah, okey, supaya tak berpeluh banyak, bersih dan terasing daripada perkhidmatan kesihatan. Walaupun perkhidmatan di klinik perubatan keluarga akan diteruskan, tapi kita akan pastikan tiada pertembungan dengan pesakit yang datang untuk temu janji ataupun masalah lain. Okey, ini complicated sikit slide dia daripada KKM, tapi ini hanya memberitahu that jika ada gejala kita akan melihat pada hari itu juga, tapi vaksin tak boleh diberi pada hari itu. Dan semua orang perlu setuju sebelum diberi vaksin, dan lepas diberi vaksin perlu diperhatikan untuk 15 hingga 30 minit dan jangan lupa ambil kad vaksin dan appointment untuk dos kedua 3 minggu akan datang. Okey. Ini ialah bahagian terakhir dalam slide saya. Tapi ada mengandungi beberapa slide. So, kita pun lihat dalam media massa dan juga rancangan di televisyen, juga di surat khabar, banyak berita tentang kesan sampingan akibat vaksinasi. Dan juga ada satu term yang kata macam fashionable juga, AEFI, Adverse Event Following Immunization. Ini saya di sekolah perubatan tak pernah dengar lah, tapi lepas cerita vaksin ni keluar, ada pula term macam ni, FI kot, AFI, macam tu lah. Okay. So, apa kesan sampingan yang kerap dialami? Ialah kita pun jangkakan memang akan sakit sikit dan bengkak, mungkin merah sikit kat tempat vaksinasi. Itu bukan sesuatu yang sangat kata complicated sangat, okey. Tapi mungkin rasa sedikit letih dan kata yang jarang berlaku ialah macam lawyer muntah sakit perut, okey. Mungkin stres terima vaksin tu. Setengah orang mungkin sakit kepala
setengah orang mungkin sakit otot sendi badan, sebab mungkin dari demam. Okey, okey. Dan so itu kita akan perhatikan semasa berada di ruang pemerhatian. Tapi tuan-puan, Dato' Prof semua boleh juga report ikut MySejahtera dalam app dia. Okey. Tapi yang kita lebih risau ialah suatu yang dipanggil anaphylaxis. Okey. So anaphylaxis ialah satu kesan yang sangat serius. Anaphylaxis ialah allergic yang teruk, dan saya akan huraikan dalam slide yang seterusnya. Okey. So ini just ulang kaji, okey. So banyak kali kita ulang dan baru boleh ingat lah. Okey. So macam yang saya beritahu awal-awal tadi, lepas habis menerima suntikan vaksinasi, akan ada pemerhatian 15 ke 30 minit. Okey. Kita harap tiada apa-apa kesan sampingan dan kita akan berikan kad vaksinasi dan temu janji. Okey. And then datang untuk kali kedua dapat sijil lah, sijil vaksinasi, nak travel semua mungkin senang. Tapi kalau ada berlaku kesan sampingan, dan kita akan beri rawatan dan notifikasi. Okey. So kesan sampingan ringan seperti saya beritahu tadi, sakit otot, demam, bengkak semua. Tapi kesan sampingan lebih serius ialah seperti pengsan, sawan dan anaphylaxis lah, anaphylaxis. So sawan semua orang tahu, pingsan semua tahu. So apa itu anaphylactic reaction atau anaphylaxis? Mari kita lihat. Okey. Sebelum kita lihat, just pemberitahuan yang penting. Jangan lupa kalau kita ada apa-apa reaksi, kita boleh lapor sendiri di MySejahtera. Kalau sesuatu yang diperhatikan oleh doktor, especially kesan sampingan yang serius, kita akan report kepada bahagian regulatory pharmacy negara. Juga tuan-puan, Dato' Prof, kalau ada apa-apa masalah, boleh juga hadir ke fasiliti kesihatan. Seperti kata pepatah Inggeris, better safe than sorry lah. Kalau tak sure, tak apa, datang juga. Kita pun dalam peringkat, kita pun ragu-ragu sikit. So kita lebih baik kita cek dengan periksa dengan doktor kalau ada sebarang keraguan ataupun apa-apa kemuskilan. So sebelum saya cakap pasal anaphylaxis ni, jangan lupa kita boleh report melalui MySejahtera ataupun notifikasi. Biasa notifikasi 24 jam akan dibuat oleh doktor kalau ada serious side effect macam anaphylactic shock tu. Alright. So kita sering dengar nama, saya pun dah sebut 10 kali. So apa itu anaphylaxis? Okey. Adalah reaksi alergik yang teruk dan kadang-kadang mengancam nyawa yang berlaku dalam berapa minit hingga berapa jam apabila terdedah kepada sesuatu yang kita alergik. Okey, dipanggil sebagai allergen. Okey, setengah orang pun panggil anaphylaxis sebagai kejutan anaphylactic. Okey, anaphylaxis. So dalam bahasa Inggeris anaphylaxis ataupun anaphylactic shock. Okey. So simptom dia banyak. Okey, so boleh terjadi berapa minit hingga berapa jam. Okey, kadang-kadang bermula ringan hingga sangat teruk, kadang-kadang terus sangat teruk. Okey. So apa simptom dia? Semua dilihat dalam font merah, nak buat semua tuan-puan, Dato' Prof semua alert. Okey. Nadi cepat, berpeluh, pening, pingsan, sakit dada, sukar bernafas, batuk, gatal-gatal, okey, bengkak bibir, lidah, mata, mual, berik, warna kulit kebiruan. Ini kita kena careful sikit lah. Dan kalau jadi sangat teruk juga, kita akan jadi sesak nafas dan sebagainya. Okey. Even kita nak kata semua simptom ni pun ada setengah simptom yang tak berapa serius lah. Macam gatal-gatal kan, macam tu kan, bengkak. Tapi kalau dah jadi sesak nafas, kulit dah biru, oksigen dah kurang dalam badan, itu sangat serius dan perlu rawatan awal. Okey. So melalui slide KKM, mereka telah klasifikasikan reaksi yang boleh berlaku dalam berapa minit selepas suntikan, termasuk pucat badan, badan berasa sejuk, pernafasan terjejas sedikit saja, denyutan nadi berkurangan tapi nadi utama ialah normal. Tekanan darah akan kembali boleh turun sikit tapi akan kembali normal, dan bila pesakit baring menyandar ke sebelah, ke tepi masa baring,
dan tekanan darah akan kembali normal. Okey. Juga pening kepala pun sama. Mungkin ada pening kepala sikit, tapi kalau baring sandar ke tepi, dia akan normal balik. Okey. Kadang-kadang pun ada reaksi yang kata luar biasa sikit. Sentakan pada anggota kaki dan tangan atau anak mata naik. Tapi ini sementara saja dan bukan simptom untuk sawan. Kalau sawan dia akan berterusan dan dia ada juga simptom-simptom lain, tergigit lidah, kencing, macam itulah, dan dia lebih lama lagi lah. Dan bila 15 minit ke atas, lebih serius, so akan ada benda macam masalah pernafasan dan denyutan nadi menjadi semakin lemah. Tekanan darah turun dengan banyak dan perlukan rawatan segera ataupun setengah kes sampai pengsan juga. Okey. So rawatan, sebab itu kita perlu perhatikan sesiapa yang menerima vaksin untuk sekurang-kurangnya 15 hingga 30 minit. Kita akan berikan rawatan dengan suntikan epinefrin ataupun digelar sebagai adrenalin. Okey. Ini rawatan yang paling penting untuk gejala anafilaksis. So kerana dia dapat mencegah saluran udara tersumbat daripada pembekakan tekak dan juga menaikkan tekanan darah balik. Juga ada beberapa ubat lain, tapi dia punya kesan adalah kurang berbanding dengan adrenalin. Okey. So kalau ada sesiapa dah balik rumah ada reaksi terutamanya reaksi alergi yang teruk, cepat-cepat berjumpa dengan doktor. Okey. Dan kadang-kadang kalau tekanan darah jatuh sangat, mungkin kena pasang kata macam drip dan kena masukkan air, normal saline ataupun ubat untuk menyokong tekanan darah. Tapi kejadian ni amat jarang berlaku dan sepatutnya jangan dijadikan alasan untuk tidak mengambil vaksin sebab vaksin akan melindungi anda dan keluarga anda dan juga komuniti anda dan akhirnya rakyat Malaysia semua dan sesiapa yang menetap di Malaysia. Apa-apa soalan boleh ditanyakan semasa sesi soal jawab. Kita pun nak dengar kalau ada apa-apa soalan, kalau mungkin slide kita ada kemuskilan untuk difahami ataupun ada apa-apa soalan. Okey. Dan terima kasih kerana sudi mendengar. So dari apa saya lihat dalam 23 minit ni banyak perkara yang telah diberitahu. Saya meminta maaf kalau ada menyinggung perasaan sesiapa, tapi ini ialah untuk kebaikan semua dan saya harap lepas mendengar briefing ini semua akan setuju untuk ambil vaksin. Sekian, terima kasih. Selamat maju jaya Universiti Putra Malaysia.